saya setuju dengan pandangan kedua-dua yang berhormat. Memang apa yang dikatakan Yang Berhormat tadi, sekarang kita memang benarkan perubatan tradisional di hospital. Tapi yang dikatakan Yang Berhormat towards the end, selepas dah diubat oleh Western medicine, kemudian baru refer. So apa yang dikatakan Yang Berhormat sekali together, memang itu saya setujulah. Kita boleh kaji balik dari segi membolehkan perubatan tradisional bersama dengan perubatan yang sedia ada dapat berjalan dengan selari. Berhubung yang dengan siapa yang dilantik ada di Irah. Yang Berhormat Menteri Kuala Kedah. Ya. Saya tertarik dengan 10 buah hospital tu, boleh Berhormat Menteri senaraikan 10 hospital tersebut untuk makluman kita semua. Terima kasih. Sebenarnya saya dah senaraikan semasa saya bentangkan rang undang-undang pada hari pertama lagi. 10 buah hospital tradisional yang telah pun memberi perkhidmatan tradisional: Hostel Kepala Batas, Hostel Kepala Batas Penang, Hostel Sultan Ismail Johor Bahru, Hostel Putrajaya, Hostel Sultan Nur Zahira Kuala Terengganu, Hostel Duchess of Kent Sandakan, Hostel Umum Sarawak, Hostel Sultanah Bahia Alustar, Hostel Port Dickson, Hostel Sultanah Haja Kalsum Cameron Highland, dan Hostel Raja Perempuan Zainab II Kota Baru. Kesemuanya 10, dan kita akan tambah setiap tahun kita akan tambah daripada bilangan tingkatkan bilangan ni. Ya, mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Saya rasa dengan kelulusan rang undang-undang ini sebenarnya masih tidak boleh memberi satu pengiktirafan kepada pengamal tradisional. Mereka diwajibkan untuk daftar dan juga menjalani kursus kecuali diberi pengecualian, tapi pada masa yang sama cuti sakit tidak boleh dikeluarkan mereka, dan mereka masih belum pasti boleh masuk ke hospital untuk merawat pesakit di hospital, sebab Yang Berhormat tadi kata perlu mengkaji semula. Dan saya nak tanya pula bagaimana dengan laporan perubatan yang dikemukakan oleh mereka, apakah ia akan diterima oleh mahkamah? Jadi nampaknya masih terapung-apung. Kalau Yang Berhormat kata dengan kelulusan ini, rang undang-undang ini, ia akan memberi satu pengamalan tradisional ini satu pengiktirafan yang berstandard, berkualiti, yang selamat. Pada masa yang sama Yang Berhormat nampaknya masih was-was, masih masih tidak meyakini kemampuan pengamal tradisional ini, sebab masih banyak yang belum diputuskan lagi. Cuti sakit tidak boleh dikeluarkan, masuk hospital belum tentu boleh, kena kaji semula. Dan bagaimana pula dengan laporan perubatan, apakah diterima di mahkamah? Jadi saya rasa Yang Berhormat mungkin Yang Berhormat boleh jelaskan. Ia tak boleh simpulkan kenyataan saya tadi. Tak benar apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir, tak benar. Kalau katakan perubatan tradisional tak boleh masuk hospital, tak betul lah. Memang boleh. Sekarang pun ada di hospital, 10 hospital kita ada perubatan tradisional. Saya yang katakan tadi yang Yang Berhormat tanya, kenapa must be refer from doctor to DCM. So yang serentak tu yang dia kata itu boleh, bukan saya kata tak boleh. Kita memang, oleh itu saya rasa jangan, don't twist my words lah. Memang boleh masuk hospital. Kalau kata tak masuk hospital, tak boleh lah. Rasa itu tak betul cakap tu. Tapi dari segi medical cheat is definitely under Medical Act 1971. Yang ini saya rasa kalau memang kita boleh kaji semula dari masa ke semasa. Itu jelas. Saya nak beri kepastian. Saya tak mahu nanti lepas rang undang ni diluluskan, dan semua kata BOMO boleh bagi medical cert, chiropractor bagi medical cert, semua boleh bagi medical cert. Kita nanti boleh saya tanya satu soalan, Yang Berhormat Menteri? Saya dengar Yang Berhormat Menteri cakap berkenaan dengan BOMO 2-3 kali. Kita simple lah, Yang Berhormat Menteri. Kalau BOMO itu telah pun didaftarkan dan diiktirafkan, bolehkah beliau mengeluarkan medical cert, cuti untuk cuti? Sekarang tak boleh. Kalau sudah diiktirafkan dan didaftarkan, bolehkah beliau keluarkan? Saya rasa itu soalan yang dikemukakan oleh Tuan Speaker juga. Sama. Selepas didaftarkan tak boleh lagi. Kerana akta kita ni tak boleh lagi. Kecuali kita nak pindah akta kita balik lah. Ya, so masalah dia berkenaan dengan akta yang perlu dipindah lah, tapi bukan dengan pengiktirafan dia.
dan standard. Pengiktirafan tak ada masalah. So government confident. Bomo Confident. okay, no problem. Kita confident. Okay. Apa yang kita daftar ni, Alright. tak ada masalah. Kita yakin pada kita punya ubat tradisional kita. Bomo Yang Menteri, laporan Menteri, perubatan. Apakah laporan perubatan yang dikeluarkan oleh pengamal tradisional ini boleh diterima? Oh, boleh. Oleh Insurans lah. Itu mahkamah yang juga. saya katakan. Mahkamah insurans. juga akan menerimanya. Mahkamah, insurans, kita yakin. Itu Medical sick leave tak boleh. Ya, Okey. Yang Menteri Pekeso EPF kalau laporan perubatan dari pengamal tradition ini boleh ke atau mereka kena pindahkan akta-akta lagi untuk menerima? Itu kena lihat akta yang lain lah. Tapi yang kita recognize, kita harap agensi-agensi yang berkaitan juga dapat mengiktirafkan. Kita harap lah, tapi insurans kita belum pasti mereka akan terima. Firma insurans tentang laporan daripada perbincangan awal kita dengan syarikat insurans, mereka boleh terima mereka. Daripada perbincangan Kementerian Kesihatan dengan mereka. Ya, Kopeng. Saya rasa soalan-soalan dibangkitkan setakat ini menunjukkan satu major flaws dalam pembentangan akta ini. Sebab apabila kita rujuk kepada akta yang sama di Singapura, misalnya mereka cuma hakkan kepada perubatan tradisional Chinese traditional medicine. Dan di negara-negara lain pun sama. Tetapi di sini kita cuba nak mendaftarkan semua TCM, tak kira sama ada bidang yang berkenaan adalah penting ataupun tidak penting. Saya rasa seharusnya apabila kita perkenalkan TCM Bill ini, undang-undang TCM ini, sepatutnya kita tumpu kepada bidang-bidang di mana sekiranya disalahguna akan membawa kesan yang buruk ataupun kesan negatif kepada pesakit. Dan bukan tanggungjawab untuk kementerian untuk menjamin keberkesanan, effectiveness of the TCM, tetapi lebih kepada bidang-bidang di mana kalau disalahguna akan ataupun diguna dengan tidak tepat boleh membawa kesan yang buruk. Misalnya saya nak beri sebagai contoh, kita tahu aromaterapi kalau guna tak ada kesan negatif terhadap kesihatan. Reflexology, Qigong misalnya, ini tidak ada kesan buruk terhadap badan. Ini tidak sepatutnya dikawal di bawah TCM, tak perlu. Tetapi kalau kita nak sinaraikan bidang-bidang tersebut di bawah TCM Bill ini, bagaimana dengan benda-benda yang lain seperti diamond water, oxygen water, massage chair dan sebagainya? Ini tak habis-habis ni. Jadi kalau boleh, kita masih ada peluang bila ada majlis PTK ini supaya mereka tumpu kepada bidang-bidang di mana ada kesan kemungkinan salah guna dan kesan yang buruk terhadap kesihatan. Saya mohon majlis akan tumpu. Yang kedua juga, faith healing sepatutnya tidak termasuk dalam bidang TCM sebab faith healing ini lebih kepada kepercayaan seseorang, sama ada cara orang asli ke, cara agama ke, cara Hindu ke, cara Siam ke, cara Kristian ke. Ada faith healing tidak sepatutnya dibawa masuk dalam TCM ini. Sekian. Okey, terima kasih. Memang saya setujulah bahawa banyak lagi detail tu memang kita akan masukkan di bawah peraturan. Selepas majlis ini diwujudkan, peraturan akan kita gariskan untuk kenal pasti bidang-bidang yang disebutkan tadi. Bukan semua bidang kita nak kawal. Hanya beberapa bidang yang ada evidence base yang boleh kita kawal. Dan termasuk tadi Ketua Melaka kata the medium. Memang kita tak dibawa dalam akta rang undang-undang ini. Dan kita memang prihatin dengan apa yang dinyatakan oleh ahli yang berhormat sekalian. Kemohon Menteri. Saya katakan sungguh pun medium, tetapi amalan dia, mungkin amalan ini juga akan diistiraf sebagai satu perbuatan tradisional Cina. Tak ada boleh dia walaupun di bawah tradisional Cina, tapi bukan sebab semua. Cara dia melawat ini tradisional Cina. Hanya melalui ejen ini seorang medium yang buat, yang bukan pengamal biasa. Saya faham, bukan semua bawah tradisional Cina tu kita kawal semua.
ada yang tidak dikawal. Saya harap apabila peraturan itu sudah siap, kita akan dapat beri penjelasan yang lebih teliti kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Kota Melaka nyatakan tentang Seksyen 25 dan juga Seksyen 20. Saya nak jelaskan di sini bahawa Seksyen 25 sesiapa yang tak daftar tak boleh praktik. Tapi daftar bidang mana? Bidang yang telah, then go back to Section 20. Section 20 adalah show yang telah show daripada majlis kepada menteri. Menteri kata okey, dalam rang undang ni kita boleh gazette dia di bawah bidang yang kita kawal sedia, baru masuk dalam bidang kawal sedia. Oleh itu dia sebagai dia tak ada percanggahan kedua-dua section ini. He has to go one by one. Ya, Ya, Pak Menteri. Tetapi ada yang pengamal perubatan tradisional ni dia berbagai. Kemungkinan ada di antara lawatannya ada yang telah diistiraf, ada yang belum. So, adakah dia mesti daftar atau tidak dia akan diambil? Kalau tidak di gazette bawa akta ni, dia tak payah daftar lah. Dia tak perlu daftar. Bukan semuanya perlu daftar. Saya harap tak apa, nanti lepas peraturan nak keluar kita akan jelaskan kepada rakyat.